billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bertemu sekali lagi dalam program takmir Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. InsyaAllah kita bersiaran pada hari ini, iaitu hari Isnin 9 hari bulan Ogos tahun 2021, Masjid Kampung Sungai Terap, Tanjung Karang, Kuala Selangor. Ini adalah menggantikan program kuliah takmir masjid dan surau secara bersemuka. Alhamdulillah, Allah yang menentukan segala-galanya, dan sama-samalah kita mohon kepada Allah semoga wabak pandemik COVID-19 ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita dapat sama-sama menghadirkan diri kuliah secara bersemuka di masjid, insyaAllah pada masa akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah pada hari ini kita sambung lagi pelajaran kita tentang dalam hukum fiqh, iaitu tajuk syarat-syarat sah dan jatuh talak. Pada pertemuan yang lalu, pada 2 hari bulan 8 tahun 2021, kita dah bincang dua perkara dalam syarat sah dan jatuh talak ini, iaitu yang pertama, mestilah ia akad nikah yang sah, dan yang keduanya, suami yang menjatuhkan talak itu ialah orang yang sempurna akalnya. InsyaAllah pada hari ini kita masuk yang ketiga. Syarat sah jatuh talak ini yang ketiga, iaitu talak orang yang mabuk. Macam mana pula talak orang yang mabuk ini? Adakah orang mabuk itu dikira sebagai orang yang tidak berakal atau yang sempurna akal dan sebagainya? Mari kita bincang bersama tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian. Orang yang mabuk kerana ubat yang terpaksa digunakan ataupun ubat yang terpaksa diminum, dimakan, atau dipaksa minum sesuatu yang memabukkan dengan ugutan. Ini orang yang mabuk ini kerana makan ubat. Orang yang mabuk ini kerana dipaksa minum sesuatu, makan sesuatu yang memabukkan dengan ugutan, atau sesuatu yang memabukkan dimasukkan ke dalam perutnya, dipaksa. Maka hukumnya sama seperti kanak-kanak, orang tidur dan juga orang yang lupa, disebabkan wujudnya. Disebabkan wujud uzur syar'i dalam semua keadaan berikut. Ini tuan-tuan ya. Kalau mabuk itu kerana makan ubat, dia pun mabuk, pening kepala dan sebagainya, kemudian dipaksa ataupun minum, ataupun dia tak tahu, ya, orang letak sesuatu yang memabukkan ke dalam makanan dan minumannya,
maka pada ketika itu ada uzur syar'i. Itu tuan-tuan ya. Kemudian sementara mereka yang mabuk dengan sengaja tanpa uzur syar'i, talak yang dilafazkan jatuh, sama seperti hukum talak bagi orang yang berakal sebagai balasan kerana sengaja minum minuman yang memabukkan. Ini orang yang mabuk dengan sengaja dia minum arak, dia minum tuak, dia minum benda-benda yang memabukkan, bukan kerana uzur syar'i. Dia sengaja minum, kemudian dia mabuk, dia jatuh talak apabila dia menceraikan isterinya. Kerana hal ini adalah kerana orang yang mabuk adalah mukallaf yang bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Ini kena hati-hati tuan-tuan ya. Jangan kita sengaja nak cari mabuk. Kerana apabila kita sengaja mencari mabuk, menjadikan diri kita mabuk, maka jatuh talak yang diucapkan kepada isterinya. Para sahabat Rasulullah SAW juga sepakat mengatakan lafaz yang diucapkan ketika mabuk, ketika tuduhan berzina, qazaf dan seumpamanya diambil kira. Ini cerita orang yang mabuk. Itu perkara yang ketiga. Perkara yang keempat, jatuh talak ini perkara yang keempat. Suami bebas membuat pilihan. Tidak jatuh talak bagi orang yang dipaksa. Walau bagaimanapun paksaan tersebut mestilah dengan syarat-syarat berikut. Pertama, paksaan itu memang tidak berhak dilakukan. Jika sebaliknya, seperti suami yang memudaratkan isterinya dan hakim memaksanya menjatuhkan talak, maka talak tersebut jatuh. Yang kedua, paksaan itu dengan ugutan secara langsung kepada suami yang boleh membawa kemudaratan yang serius. Contohnya, ancaman bunuh, memotong anggota badan dan pukulan yang menyakitkan. Bagi orang yang terhormat dan berkedudukan, pukulan dan siksaan yang sedikit juga dianggap mendatangkan bahaya secara langsung kepadanya. Ini orang yang dipaksa. Kemudian paksaan itu mestilah dengan bentuk ugutan yang boleh mencederakan ataupun membunuh seseorang. Kemudian yang ketiga, orang yang memaksa itu mampu melakukan ugutan tersebut. Dia mampu, dia boleh buat, dia ugut. Kalau tak ikut ugutan dia itu, maka betul-betul dia akan buat. Kalau dia kata bunuh, dia akan bunuh. Kalau dia kata pukul, dia akan pukul, betul-betul pukul. Bukan main-main. Bukan hanya ugutan semata-mata, tapi dia buat betul-betul. Maka pada ketika itu tidak jatuh talak. Tapi dengan niat yang menjatuhkan talak itu, suami itu mestilah dia niat dia menjatuhkan talak itu kerana dipaksa, bukan rela hatinya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang bersabda, hadis riwayat Ibnu Majah, la talaqa wa la ataqa fi iqlaq. Tidak jatuh talak dan pemerdekaan hamba dengan paksaan. Tidak jatuh talak dengan paksa dan juga tidak merdeka seseorang hamba kalau tuannya itu dipaksa untuk memerdekakannya. Begitu juga hadis Rasulullah SAW daripada Ibnu Majah juga, Inna Allah tazawaja an ummatil khata'a wal nasyana wa mastakrihu alaihi. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak menghukum umatku akan perbuatan yang tidak sengaja, terlupa atau dipaksa. Keempat,
suami yang dipaksa tidak melakukan perkara yang lebih daripada yang dituntut. Jika dia dipaksa menceraikan isterinya dengan talak 1 atau dipaksa menceraikannya tanpa ditentukan bilangannya, suami pula menceraikannya dengan talak 2 atau 3, maka talaknya jatuh. Ini maksudnya ialah paksaan itu dilakukan oleh suami dengan lebih daripada yang dipaksa. Suruh ceraikan 1 talak, dia ceraikan 2 talak ataupun 3 talak, maka jatuh talaknya. Kemudian syarat-syarat sah dan juga talak ini yang kelima ialah talak secara bergurau atau bermain-main. Gurau ataupun main-main, berlakon dan sebagainya. Berdasarkan syarat-syarat jatuh talak bagi orang yang dipaksa, maka talak yang dilafazkan secara bergurau dan bermain-main adalah jatuh talak sekiranya orang itu cerdik, berakal, balik dan dengan pilihannya sendiri. Perbuatannya bermain-main dan bergurau-gurau dengan lafaz talak bukan merupakan halangan untuk menidakkan jatuhnya talak. Ini tuan-tuan kena hati-hatilah, ya, suami isteri jangan berlakon, jangan main-main atau jangan bergurau-gurau tentang talak ini. Kerana perkara yang harus boleh jadi betul ialah talak dan juga nikah. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat At-Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Salasun jidduhunna jiddun wa hazulahunna jiddun nikahu wa talaqu wa raj'ah. 3 perkara yang jika dilakukan secara bersungguh-sungguh akan menjadi benar, dan jika dilakukan secara gurauan juga menjadi benar, iaitu nikah, talak dan rujuk. Ini 3 perkara ni tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian, walaupun dilakukan secara gurauan, dia akan menjadi benar, iaitu nikah. Seorang bapa, seorang wali bergurau menikahkan anaknya kepada seorang pria ataupun seorang lelaki, maka disambut, dijawab oleh lelaki itu, maka dia pun setuju dengan nikah itu, ijab dan kabul, ada saksi dan sebagainya berlakon tu, maka betul-betul dia jadi nikah, sah nikahnya, ya. Kemudian talak pun begitu juga, bergurau-gurau ataupun berdrama dan sebagainya, maka jatuh talak, bukan kerana paksaan. Dan juga rujuk, rujuk pun begitu juga, cerai talak 1 dengan talak 2, dia main-main merujuk isterinya, maka jadi rujuk betul-betul. Jadi 3 perkara ini Rasulullah SAW bersabda, kalau dilakukan secara bermain-main atau berlakon dan sebagainya, maka pada ketika itu jatuh talak. Maka oleh itu kena berhati-hati, 3 perkara ini akan jadi betul, dan talak akan jatuh, dan nikah akan sah, dan rujuk juga akan sah. Maknanya kena berhati-hati dalam 3 perkara ini, jangan dilakonkan, jangan diucapkan oleh seorang suami dengan sembarangan. Marah saja talak, marah saja talak, marah saja talak, maka nanti berlakulah talak bain dan sebagainya. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian, penjelasan hari ini dan juga minggu yang lalu, sebanyak 5 perkara yang perlu kita elakkan supaya talak itu tidak jatuh. 5 syarat menjadikan talak itu jatuh.
Dan kalau ada kelima-lima syarat itu, tengoklah, lihatlah apakah syaratnya, dan talak akan jatuh. Jadi setakat ini saja tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar sekalian. Andainya berlaku kesalahan dan kesilapan dalam keterangan yang saya berikan tadi, maka saya mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan kemaafan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tuan-tuan dan puan-puan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum fastaghfiruh innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.